Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pembongkaran dan pencerahan ini, laporan daripada Harapan Daily ini, adakah ini adalah petanda bahwa PRK Simpang Jeram dan PRK Pulai sah akan dimenangi oleh Amanah? Ini kerana sejak akhir-akhir ini Amanah menjadi luar biasa. Terkini, seorang pemimpin bekas adun bersatu atau PAS, kalau saya tersilap antara mereka dua inilah daripada Perikatan Nasional, telah sah menyertai Parti Amanah. Ini bermaksud Parti Amanah kini semakin diakui, semakin disukai dan yang lebih penting lagi semakin dipercayai rakyat. Bahkan terkini bukan rakyat semata-mata yang mempercayai Amanah, tetapi intelektual yang ada di Malaysia ini juga bukan seorang dua, bukan seorang tiga, tapi ramai intelektual kini mula menganggap Amanah sebagai parti yang luar biasa, parti yang boleh diangkat dan kini boleh menggantikan parti PAS. Ramai intelektual nobatkan Amanah bakal jadi parti pilihan, kata intelektual. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu optimis parti yang ditubuhkan sejak 2015 itu akan menjadi sebagai parti pilihan pada masa hadapan. Beliau berkata, ramai golongan intelektual daripada universiti berpandangan bahawa Parti Amanah mempunyai masa depan yang agak baik. Kami akui Parti Amanah parti kecil dan pemimpinnya tidaklah hebat. Macam saya ini kerdil, tidak kaya dan naik pun melalui bawah, kata beliau lagi. Namun ramai juga para intelektual universiti melihat Amanah ini mempunyai masa depan yang baik. Dalam pilihan raya PRN di 6 negeri baru-baru ini, sebenarnya kalau nak diikutkan ciri-ciri kekalahan itu, kami Amanah tidaklah begitu teruk, kata beliau lagi. Kita macam Pak Pandirlah, bukan anak dia yang mati, anak orang lain pun mati juga, kata beliau. Katanya dalam rancangan Bual Bicara dalam talian Skop MG Malaysia Gazette semalam. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai strategi Amanah untuk menarik orang Melayu kekal bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Dalam rancangan itu, Muhammad Sabu turut mengimbas kembali kemenangan di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kota Lama yang menyaksikan calon Amanah Dr. Hafizah Mustaqim menembusi kawasan itu pada PRN yang lalu. Kalau kita lihat di Kelantan, alhamdulillah kami muncul menang satu kerusi dengan satu kerusi Barisan Nasional. Kalau istilah kerusinya, kami Amanah sama kuat dengan Barisan Nasional, kata beliau lagi. Tetapi buat masa ini, kami tetap yakin masa hadapan ke arah yang negara stabil. Amanah akan menjadi pilihan di masa hadapan insya-Allah, ujar Muhammad Sabu yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saudara-saudara sekalian, Mat Sabu juga mengatakan bahawa negara Malaysia ini berada di tangan anak muda. Saya setuju dengan kenyataan Datuk Seri Muhammad Sabu ini ataupun Mat Sabu ini apabila beliau mengatakan bahawa masa depan negara ini di tangan anak muda. Anak-anak muda lah yang penentu kepada masa depan Malaysia. Kepentingan dan peranan anak muda dalam kemakmuran negara mendapat perhatian Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Presiden Parti Amanah itu juga berharap Malaysia menjadi negara yang hebat dan dihormati. Masa depan negara ada di tangan anak-anak muda hari ini. Esok mereka pula yang akan mengambil alih mentadbir negara. Saya berdoa semoga Malaysia menjadi negara yang hebat dan dihormati ramai, kata Mat Sabu dalam hantaran di Facebook rasmi beliau. Muhammad Sabu juga berkongsikan gambarnya bersama sekumpulan anak muda yang ceria dan teruja dalam suasana satu majlis. Bekas Menteri Pertahanan itu sejak dahulu lagi dilihat antara pemimpin kerajaan popular perpaduan yang disenangi dalam kerajaan rakyat, kalangan rakyat segenap lapisan usia dan kaum. Beliau dikenali dengan kebolehannya berpidato spontan, lancar dan bersemangat diselangi seloroh serta menghadami situasi politik dunia di negara-negara Islam.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau tadi isunya adalah Ustadz Duzuki mengatakan bahwa memilih seorang wakil rakyat di suatu kawasan adalah umpama ibu bapa memilih calon menantu. Lain pula sebenarnya yang berlaku menurut Sabudin.com. Dia kata, jadi wakil rakyat lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu jangan cuba-cuba. Wow, ini luar biasa. Rupa-rupanya menjadi wakil rakyat ini bukannya senang, bukannya seperti petik jari, bukannya seperti nak mahu tiba-tiba tidur malam bangun, aku nak jadi YB. Tak seperti itu. Ianya bukan untuk dicoba-coba. Nak jadi wakil rakyat, nak bantu rakyat. Nak jadi wakil rakyat YB, kena bantu rakyat. Bukannya rakyat pula yang bantu YB. Karena sekarang ini kita lihat dalam media sosial, khususnya di dalam kartun-kartun yang dilukis oleh artis-artis yang luar biasa, ada banyak ahli-ahli yang berhormat. Yang sekarang ini terbalik pula jadinya. Kamu pun nampakkan bukan YB yang bantu rakyat, YB pula yang terhege-hege ke sana ke sini, membawa poster dan sebagainya, minta pula bantuan rakyat. Nak sediakan whiteboard minta rakyat, nak sediakan komputer minta rakyat, nak sediakan kerusi meja minta rakyat. Jadi bila waktu pula YB nak bantu rakyat, itu persoalannya. Nak jadi YB, nak jadi wakil rakyat, sepatutnya dah bersedia sebelum terjun kepada bidang politik. Wakil rakyat YB itu, dia sudah tahu dan sudah merancang apa yang perlu dan sudah sedia untuk perkara-perkara tersebut. Tapi malangnya, itulah ada YB yang dah jadi YB, minta pula bantuan rakyat. Lucu tapi benar, pelik tapi benar. Kata Sabudin, jadi wakil rakyat lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu jangan cuba-cuba. Sejak semalam kecoh di media sosial dengan sebuah poster mengenai seorang adun yang baru menang di Selangor, yang cuba memohon derma secara terbuka daripada rakyat jelata untuk pusat khidmat masyarakat yang mahu diwujudkannya. Bantuan atau derma yang diperlukan ialah set komputer, printer, perabot pejabat, peti ais, signboard, whiteboard, set sofa dan kemudahan internet Unify. Menjadi persoalan saya ialah YB yang menang ini, YB yang menjadi YB ini tak ada duit ke langsung, sehingga kan whiteboard pun nak minta bantuan juga daripada rakyat. Tak apalah. Satu niat yang baik, satu bantuan yang baik itu mungkin boleh mendatangkan sesuatu yang baik untuk Anda semua. Selain sedia menerima bantuan atau derma dalam bentuk barangan yang diperlukan, beliau juga bersikap terbuka untuk menerima derma dalam bentuk wang tunai. Bagi tujuan itu, turut disertakan dalam poster memohon derma itu ialah 1. Akaun bank yang dipercayai milik seorang guru besar. Soal bagaimana dan kenapa guru besar yang masih berkhidmat itu sedia membenarkan akaun banknya digunakan, rasanya biarlah ia disiasat dan diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan. Apa yang mahu diperkatakan di sini ialah tentang perbuatan wakil rakyat berkenan memohon bantuan secara terbuka daripada rakyat jelata. Sepanjang saya hidup, inilah kali pertama saya melihat wakil rakyat berbuat demikian. Tidak pernah saya mendengar yang berlaku sebelum ini kerana mana-mana wakil rakyat biasanya akan menggunakan kemampuan sendiri untuk membuka pejabat atau pusat khidmat mereka. Sebelum menjadi wakil rakyat lagi, seseorang itu secara umumnya sedar. Itulah keperluan yang harus disediakan jika setelah menang atau terpilih sebagai wakil rakyat. Bagaimana menyediakannya? Pandai-pandailah mereka lah berusaha. Kalau perlu mengguna duit simpanan, jual kereta, gadai rumah atau meminjam di mana-mana, mahu tak mahu ia adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan demi tanggungjawab yang diamanahkan. Ini belum apa-apa lagi, sudah nak minta tolong daripada rakyat. Bagi mewujudkan pusat khidmat, siapa yang menolong siapa?
Wakil rakyat tolong rakyat atau rakyat tolong wakil rakyat. Seperti suatu tren dulu, seperti suatu tren pula. Satu, dua wakil rakyat lain juga dikesan meminta bantuan secara terbuka bagi mewujudkan pusat khidmat mereka. Untuk itu, sebelum sedia atau beria-ia mahu menjadi wakil rakyat, seseorang itu perlu ukur baju di badan sendiri dan lihat bagaimana kemampuan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi wakil rakyat ini memerlukan banyak belanja dan pengorbanan. Ia lebih kurang sama seperti nak berbini dua. Kalau cermin diri dan rasa tak mampu, lebih baiklah jangan cuba-cuba dan jaga saja istri serta rumah tangga yang sedia ada. Kalau nak berbini dua pula, kemampuan zahir dan batin untuk jadi wakil rakyat pun perlu ada kemampuan sama. Kemampuan wang ringgit dan mampu tanpa mengira masa melayan masalah rakyat. Jika rasa tak mampu, elakkanlah menawal diri atau beria melebihi hendak menjadi wakil rakyat. Sebaliknya, lebih baik buat saja apa-apa pekerjaan yang sedia ada. Menolong dan membantu rakyat merangkumi banyak perkara. Kadang-kadang bini bersalin, anak nak masuk sekolah, bil elektrik tertunggak, malah bil cetak kad nama perniagaan pun ada yang minta bantuan daripada wakil rakyat juga. Lucunya. Kalau kita ni bukan jenis yang berkemampuan ditambah sedikit lagi dengan kedekut, macam-macam nak jadi, macam mana nak jadi wakil rakyat yang baik dan disukai? Karena bersaudara memang betul. Ada orang ni nak jadi wakil rakyat tapi dia kedekut. Ada orang ni yang bercita-cita nak jadi wakil rakyat tapi terbukti dia adalah seorang rakyat yang terkenal sebagai kedekut tai hidung masin. Tapi mau juga bercita-cita jadi wakil rakyat. Lebih-lebih lagi jika nak sediakan pusat khidmat pun minta tolong dengan rakyat, bagaimana pula mereka nak menolong rakyat? Sebab itu, kepada semua parti politik selepas ini, ukuran kemampuan hendaklah diambil sebelum memilih seseorang itu sebagai calon. Jangan pilih secara tangkap muat saja, nanti buat rosak, nama parti saja dibuatnya. Kalau ia pun nak minta bantuan dan pertolongan, barangkali tidak menjadi sesuatu yang janggal jika dilakukan secara tertutup dengan meminta daripada kawan-kawan, saudara mara atau ahli perniagaan yang dikenalinya untuk semua kemudahan yang diperlukannya itu. Janganlah orang kawin dua, kita pun gatal nak kawin dua juga. Orang jadi wakil rakyat, kita pun sibuk sama nak jadi wakil rakyat juga. Tak mampu, jangan jadi wakil rakyat. Tak mampu jadi wakil rakyat, jadilah rakyat biasa. Jadi rakyat, sudahlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.